Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara SSD 120GB, 240GB, 512GB dan juga 1TB, antara keempat-empat SSD ni yang mana patut anda beli? Kalau anda fikir makin besar kapasiti SSD yang tu anda patut beli, ketahuilah yang anda betul tapi tak tepat. Dalam keempat-empat SSD yang saya sebut tadi, yang paling saya rekomen anda beli ialah 512GB. Jangan beli 120, jangan beli 240, jangan beli 1TB, beli 512GB. Bukan sahaja sebab kapasiti, tapi ada juga perkara-perkara lain yang anda kena consider, yang mana dalam video kali ini saya nak kongsikan dengan anda tips untuk beli SSD dan cara jaga SSD supaya tak senang rosak. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Untuk makluman anda, video kali ini disponsor oleh ADATA yang mana mereka baru sahaja bawa masuk dua line up SSD terbaru. Yang pertama untuk Enterprise, untuk siapa-siapa yang cari SSD yang tahan lasa, tahan lama, anda boleh beli ADATA Prospector 950. Alamak, terbalik. So, ADATA Prospector 950. Atau anda seorang gamer, anda nakkan satu SSD yang laju macam plesit, anda boleh beli XPG Game Mix S70 Blade, yang mana ini adalah SSD PCIe 4. Dia punya speed tu boleh pergi sampai 7400 MB per second. Laju gila bosku. Okey, sebelum saya kongsikan dengan anda kenapa saya pilih ataupun saya rekomen anda untuk beli SSD yang berkapasiti 512GB berbanding 120, 240 dan juga 1TB, saya nak kongsikan dengan anda tips untuk beli SSD bagi tahun 2021. Yang pertama, kita kena tengok connection yang kita guna tu. SSD punya connector tu macam mana. Atas muka bumi ni kan ada banyak jenis connection SSD sebenarnya. Tapi yang popular untuk tahun 2021 ni ia ada dua sahajalah. Yang pertama kita ada SATA, yang kedua kita ada M.2. So untuk SATA ni biasa kita jumpa dia macam bentuk hard disk kecil 2.5 inci tu. Yang tu kita panggil connection SATA, manakala yang satu lagi kita ada M.2. Anda boleh tengok dekat sini dia ada satu kaki yang bersaiz kecil dan ada satu kaki yang bersaiz besar. Untuk M.2 SSD ni dia ada dua jenis pula. Dia ada M.2 PCIe dan juga M.2 SATA. Apa yang membezakan antara M.2 PCIe dan juga M.2 SATA ni ialah dia punya performance. Untuk M.2 SATA sebenarnya dia punya performance sama je dengan SSD SATA. Dia punya speed tu boleh pergi sampai 500 MB per second. Tapi untuk M.2 PCIe dia boleh pergi sampai 7400 MB per second, macam contoh XPG Game Mix S70 Blade ni. Bila kita bercakap tentang speed SSD, ada dua benda yang kita kena tengok. Yang pertama ialah read speed dan yang kedua kita kena tengok pada write speed. Benda ni kita boleh tengok dekat kotak SSD yang mana biasanya dia akan tulis up to 500 MB per second ataupun up to 7400 MB per second lah. So speed SSD ni kalau kita nak senang faham, kalau ditulis 500 MB per second bermaksud yang dia boleh tulis data 500 data dalam satu saat. So makin besar angka yang dia tulis tu, macam contoh 7400, bermaksud dia boleh tulis 7400 MB ataupun 7400 data dalam satu saat lah. Makin tinggi makin bagus. Itu yang kita kena faham. Jadi macam saya bagi tahu tadi, speed SSD ni ada dua. Yang pertama read speed dan yang kedua write speed. Read speed ni paling senang nak faham ialah masa untuk loading. Masa untuk dia baca data tu, yang tu kita panggil dia sebagai read speed. Makin tinggi read speed bermaksud yang makin pendek lah loading time untuk game ke, untuk software ke, even untuk PC kita masuk ke desktop tu. Yang ni bergantung kepada read speed. Yang kedua kita ada write speed, atau yang paling senang nak faham ialah
tempoh untuk kita save satu-satu file masuk ke dalam PC kita, ataupun tempoh untuk kita siap install satu-satu software. So sama juga, makin tinggi write speed bermaksud makin cepatlah proses install satu-satu software tu. Untuk check speed write dan juga read SSD ni, kita boleh tengok dekat kotak dia. Bila kita pergi dekat kedai komputer, kita boleh minta nak pegang dia punya kotak SSD tu, dan dekat kotak tu dia mesti tulis up to 7400 MB per second ke. Tapi biasanya kita akan jumpalah benda ni dekat kotak dia. Nah, tentang up to tu nanti saya cerita kejap lagi. Okey, balik pada tips yang pertama, iaitu connector. Kita kena tengok connector SSD. Adakah kita boleh pilih connector sesuka hati kita? SSD jenis macam mana, dengan kita cakap dengan ikut nafsu kita sahaja? Jawabnya tidak. Kita kena tengok juga jenis motherboard yang kita guna, ataupun laptop kita tu ada slot yang macam mana. Kalau laptop kita ada slot SATA je, dia tak ada slot M.2, kita pergi beli PCIe M.2 macam XPG Gammix S70 Blade ni, tak boleh guna lah. Dia tak pair, dia tak masuk punya. That's why kita kena tengok dekat kita punya motherboard ataupun kita punya laptop tu, dia punya connection macam mana. Sama juga kalau kita katakan kita beli PCIe M.2 SSD, lepas tu kita punya motherboard tu dia just ada M.2 SATA. Kita boleh masukkan, dia boleh run macam biasa, dia smooth je, tak ada masalah. Tapi rugi lah, sebabnya PC kita akan baca speed SATA saja. Maksimum dia boleh baca pun 500 MB per second. Sedangkan kita punya SSD boleh pergi sampai 7400 MB per second. Rugi lah. Lagipun PCIe SSD dia lagi mahal compare dengan SATA SSD. Jadi macam kita bayar sesuatu tapi kita tak dapat. So sekarang kita dah ada 2 tips untuk beli SSD pada tahun 2021 ni. Yang pertama, kita kena tengok connection SSD dan juga tempat kita nak pasang tu, motherboard tu, dia ada connection macam mana. Yang kedua, kita kena cari SSD speed dia laju, baru kita dapat performance yang mantap lah. Yang ketiga, kita kena tengok ketahanan SSD tu sendiri. SSD memang dia lagi lasak kalau kita nak compare dengan traditional hard disk. Dalam dia tak ada mechanical unit, jadi kalau jatuh pun possibility untuk rosak tu rendah lah. Tapi SSD ni dia punya jangka hayat lagi pendek compare dengan hard disk. Ada kita cakap limitation in term of usage dia. Kalau macam contoh Data Prospector 950, dekat kotak dia ni dia dah tulis terang-terang 28,000 terabyte written. Ini dia punya jangka hayat, bermaksud kita boleh tulis data sebanyak 28,000 terabyte data sahaja. Lebih dari tu kemungkinan untuk dia rosak tu tinggi. And sebenarnya 28,000 terabyte ni besar gila bosku. Tak silap saya lah, SSD yang paling besar ada atas muka bumi ni kapasiti dia 16 terabyte. So ini 28,000 terabyte. Anda boleh bayang sendirilah. That's why bila kita beli SSD, kalau kita cari tips-tips beli SSD dekat YouTube ke, jarang sangat orang cerita tentang terabyte written, ataupun nama singkatan dia ialah TBW. Disebabkan orang guna banyak mana pun dia susah untuk capai dia punya TBW tu, melainkan anda guna dia untuk plotting. Sebelum ni saya ada buat video tentang mining guna SSD ataupun hard disk. So benda tu kita panggil dia sebagai plotting. Chia plotting lah. Anda boleh check video yang saya dah pernah buat sebelum ni. So chia plotting ni dia memang guna banyak apa kita cakap write SSD ni. So untuk chia plotting ni memang anda kena cari SSD macam Data Prospector 950 yang mana dia punya ketahanan tu lama gila. And berdasarkan pengalaman saya lah, walaupun sesebuah SSD tu dia dah capai dia punya TBW, kita still boleh guna lagi lah. Pengalaman saya sendiri, kita still boleh guna lagi, tapi kena hati-hati. Once dia dah capai TBW tu, kita janganlah letak benda-benda penting dalam dia. Kalau rosak, nah ya habis. So itu tips yang ketiga, which is ini adalah tips
tips yang terakhir. Sekarang saya akan kongsikan dengan anda pendapat saya kenapa saya kata better anda beli SSD 512GB berbanding dengan 120 dan juga 240GB. Jawabnya adalah disebabkan performance. Untuk 120GB dan juga 240GB, walaupun dia kata dia punya speed tu boleh cecah sampai 500MB per second, tapi sebenarnya dia punya efisiensi rendah. Untuk capai 500MB per second ni susah. Bila kita tengok speed dekat SSD ni, dia akan tulis up to. Dekat kotak dia tu, dia akan tulis up to. Macam contoh GameMix S70 Blade ni, dekat kotak dia ada tulis up to 7400MB per second. So kemungkinan dia bagi kepada kita speed 7400MB per second ada, kemungkinan dia bagi kepada kita speed 6000MB per second tu ada. Sebab 7400MB per second yang dia iklankan dekat kotak tu adalah speed yang maksimum untuk sesebuah SSD tu boleh pergi. Katakan kita ambil 2 biji SSD yang sama, identical, iaitu ADATA Prospector 950 ni. Kita beli dari kedai yang sama, kita ambil, kita pasang pada komputer yang sama, kemungkinan besar SSD A kita dapat 3500MB per second, manakala SSD B kita dapat 3000MB per second. So ada beberapa perkara yang menentukan efisiensi untuk sesebuah SSD, tapi sifir dia, formula dia, makin besar kapasiti SSD tu makin efisien dia. Adalah kaitan tentang SLC, QLC, semua tu, yang mana benda ni bagi saya untuk end user ataupun untuk kita semualah tak berapa penting. Tapi kalau anda nak tahu juga, anda curious apa tu SLC, QLC, anda boleh tonton video yang saya letak pada akhir video saya. Saya dah terangkan benda tu sebenarnya, tapi itulah, dia terlampau technical and dia tak bagi apa-apa kesan kepada kita selaku pembeli. Alright, so kalau macam tu, kenapa tak beli 1TB terus habis cerah? Jawapannya saya pun dah tahu anda tahu, iaitu hargalah. Harga untuk 1TB SSD dalam dekat-dekat 500, manakala untuk 512GB SSD ni dalam 350 macam tu. Of course, kalau anda ada duit, saya memang recommend anda untuk beli SSD yang berkapasiti besar macam 1TB ataupun macam XPG GameMix S70 Blade ni 2TB. Makin besar makin efisien untuk sesebuah SSD. Okey, untuk speed SSD ni, betul kita boleh tengok dekat kotak dia, tapi itu sekadar teori sahaja. Untuk kita tengok speed sebenar SSD ni, kita boleh guna beberapa software. Tapi kalau saya lebih suka guna Crystal Diskmark. That's why bila saya review satu-satu PC ataupun satu-satu laptop, saya akan guna Crystal Diskmark ni lah. Crystal Diskmark antara software yang percuma anda boleh dapatkan. Saya sediakan link dalam description box below. Anda download, and belah kanan yang anda sedang tengok sekarang, belah kiri yang anda sedang tengok sekarang ialah read speed, manakala belah kanan ialah write speed. So kita nakkan speed yang menghampiri kepada apa yang diiklankan dekat kotak dia. So ini Crystal Diskmark. Dan last kali sebelum saya tutup video ni, saya nak cerita sikit tentang kesihatan SSD dan juga apa kita cakap, langkah-langkah prevention untuk elakkan SSD kita dari rosak. So untuk cek kesihatan SSD ni kan, dia lagi tahan lasak. Macam saya bagi tahu tadi, dia lagi tahan lasak kalau kita nak bandingkan dengan hard disk. Dia tak ada mechanical unit, tapi secara fitrahnya sebagai sebuah SSD, dia boleh rosak. Ada beberapa sebab yang akan menyebabkan SSD tu tak tahan lama. Dan untuk cek dia punya kesihatan, kita boleh guna satu software yang diberi nama Hard Disk Sentinel. Software ni pun percuma, anda boleh download dekat link yang saya sediakan. So dekat sini dia akan tunjuk kesihatan hard disk kita lah. Kalau dia dah tunjuk kesihatan hard disk kita bawah dari 80%, itu tanda kita kena berjaga-jaga. Jangan sesekali letak file-file yang penting, nanti kalau dia rosak, nah ya babe. Okey, SSD ni dia ada dua sebab utama lah kenapa dia rosak. Dari segi jatuh tu jarang sangat lah. That's why SSD kalau kita nak compare dengan hard disk, dia memang tahan lasak. Kalau jatuh
tu possibility untuk rosak tu rendah gila. Dua sebab kenapa SSD ni boleh rosak. Yang pertama ialah elektrik. Macam kejutan elektrik lah. Katakan kita tutup PC kita secara paksa banyak kali hingga ganggu litar elektrik, kemungkinan untuk dia serang SSD tu tinggi and akan berlaku bad block dan sebagainya. So dia akan merendahkan kesihatan SSD tu sendiri. Worst case macam saya, bila berlaku kita cakap guruh yang besar, saya tak pakai UPS ketika tu, SSD jadi serangan kepada spike tu, electric spike. That's why saya recommend anda untuk beli UPS untuk elakkan renjatan-renjatan elektrik macam tu, yang mana dia akan merosakkan SSD dan of course data dalam tu hilang lah. Okey, itu sebab yang pertama SSD rosak. Dan yang kedua adalah disebabkan haba. Disebabkan temperature yang tinggi. That's why kalau kita tengok kebanyakan SSD gaming sekarang, macam contoh Gammix S70 Blade ni, dia dah datang dengan heatsink untuk mempercepatkan lagi proses penyejukan SSD tu. Maybe kita punya casing tu dia macam aquarium, tak ada udara untuk masuk, so dia akan menyebabkan SSD tu panas. Once SSD panas, dia tak ada bagi warning apa, dia akan terus rosak lah. So anda kena hati-hati dua benda ni. Yang pertama elektrik tu sendiri, yang kedua temperature untuk SSD. Untuk pantau temperature SSD ni ada banyak software yang kita boleh guna, tapi yang biasa saya guna ialah AIDA 64. So itu sahaja tentang SSD. Sekali lagi video kali ni disponsor oleh ADATA. Kalau anda nakkan satu SSD yang tahan lasak, enterprise, anda seorang content creator, anda seorang chia plotter ataupun miner, anda boleh beli ADATA Prospector 950 yang mana dia punya jangka hayat tu 28,000 terabyte return. Dan kalau anda seorang gamer, anda nakkan speed yang laju gila, anda boleh beli XPG Gammix S70 Blade yang mana ini adalah PCIe 4 punya SSD. Speed dia boleh pergi sampai 7,400 MB per second. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi.